puan sekalian yang hadir pada Ahad malam. Esok kita kerja. Saya tahu ramai di sini yang esok pukul 4-5 pagi terpaksa beratur dekat Tambak Johor nak masuk bekerja di Singapura. Tapi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada anda semua. Satu tepukan. Kerana anda hadir di sini, saudara-saudari sekalian, kerana anda pentingkan masa depan negara, pentingkan masa depan anak-anak, pentingkan masa depan rakyat. Kita risau, tadi disebutkan oleh ramai para penceramah kita, dalam keadaan barang naik, kita yang kerja kat Johor, yang duduk di Johor Bahru, di Pasir Gudang, kita terasa gaji tak naik disebutkan tadi, harga barang naik. Orang daripada Singapura dah mula masuk ke Malaysia, barang bertambah naik. Tetapi gaji kita tak naik-naik. Malah ada yang hilang kerja sampai ini hari. Tak dapat kerja seperti mana yang elok sebelum PKP itu hari. Yang berniaga, ramai yang sedang merangkak, ramai untuk mulakan perniagaan semula. Tetapi barang makin naik. Kerajaan tak pentingkan itu semua. Barisan Nasional UMNO, dia tak pedulikan itu semua. Perikatan Nasional tak pedulikan itu semua. Yang mereka pentingkan nak pilihan raya untuk lepaskan, seperti mana disebutkan Zahid Hamidi sewaktu perhimpunan MIC sebut mengapa kita perlu pilihan raya. Malah disebutkan juga pilihan raya kali ini merupakan ibu segala pilihan raya, mother of all election. Untuk apa? Bukan untuk bantu rakyat, bukan untuk bantu dapatkan kerja, bukan untuk turunkan harga, bukan untuk naikkan gaji, tetapi nak lepaskan diri beliau. Zahid nak lepaskan diri dia dan disebut seorang-seorang, nak lepaskan timbalan Presiden UMNO, siapa tu namanya, Mat Hassan, nak lepaskan Presiden MIC, nak lepaskan Presiden MCA, nak lepaskan Nishamuddin, nak lepaskan semua orang UMNO ni daripada mereka didakwa di mahkamah, daripada menerima nasib seperti Najib kerana rasuah yang mereka amalkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, UMNO dan rasuah tidak boleh dipisahkan. Siapa kata UMNO tak rasuah, orang tu sama ada bebal ataupun buta ataupun dia bukan orang Malaysia. UMNO, MCA, MIC, kalau sebut Bersatu dan PAS pun ada juga kesnya kan. Tetapi kita nak sebut Barisan Nasional dan rasuah berpisah tiada. P. Ramlee sebut apa? Lagu dan irama tak boleh dipisahkan. Tetapi kita kena sedar, di Malaysia ini Barisan Nasional dan rasuah berpisah tiada. Itu hakikatnya. Tadi disebut Bersatu khianat Perikatan Nasional. Saya boleh buktikan. Kenapa? Saya dulu Bersatu. Waktu jadi menteri, saya datang Pasir Gudang ni berapa banyak kali sebagai ahli Bersatu dan sebagai menteri. Saya datang menteri kenapa? Isu Sungai Kim Kim. Berlaku saja kebocoran gas, 3 kali saya datang, Pak Hassan, orang yang tak berhenti bekerja. Itu kita boleh akui. Ketika Bersatu tinggalkan kerajaan Pakatan Harapan yang telah dipilih oleh rakyat, kerajaan yang tuan-tuan telah berikan undi untuk membawa Malaysia yang baru, Malaysia yang bersih rasuah, Malaysia yang tak ada guna kuasa, Malaysia yang tak ada perkauman. Malangnya parti lama saya tinggalkan Pakatan Harapan untuk apa? Untuk Mahyudin menjadi Perdana Menteri. Yang dia bawa bersama untuk menjadi kerajaan siapa? Parti-parti yang kalah dalam pilihan raya ke-14 yang lalu. Itu pengkhianatan dan dosa terbesar Muhyiddin Yassin. Itu merupakan pengkhianatan terhadap rakyat. Maka jangan undi Bersatu, jangan undi PAS, jangan undi Barisan Nasional dalam perayaan ke-15 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi disebutkan tentang solar. Solar Rosmah. Ingat Rosmah, ingat solar. Solar ini apa isunya? Dah banyak kali kalau tengok kat Facebook pun
video saya di di Alor Gajah diulang-ulang dan dekat situ Macai memang penuh lah maki dan sebagainya, diungkit tol Sempang Renggam lah apa dan sebagainya. Yang isu Rosmah sakau duit beratus juta dah tak ceritakan. Isu solar ni apa ceritanya? Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, kita tak terbayang Pasir Gudang ada sekolah yang tidak ada elektrik. Ada tak sekolah di Pasir Gudang tak ada elektrik? Tak ada kan? Semua ada elektrik. Saya tahu lah sebab saya Menteri Pendidikan dulu. Memang tak ada sekolah yang tak ada elektrik. Tetapi di Sabah dan Sarawak terdapat sekolah-sekolah yang tak ada elektrik. Walaupun dah 60 tahun kita merdeka, BN, UMNO dah perintah lebih 60 tahun, ada sekolah yang tak ada elektrik. Kita tak boleh faham kenapa tak ada elektrik. Saya pergi ke Sarawak untuk lihat sekolah yang tak ada elektrik ni. Saya rasa pelik. Kita masuk ke sekolah, depan sekolah ada tiang elektrik, tetapi sekolah tak ada elektrik. Itu ajaibnya Kerajaan Barisan Nasional. Kenapa? Ada sebab. Kita lihat di depan tu, saya tanya kenapa tak ditarik saja gridnya. Oh, belanja besar gini-gini. Itu penipu. Saya nak cerita apa yang berlaku sebenarnya kes solar ini. Kes solar adalah satu projek bernilai 1.3 bilion. 1.3 bilion ini 1,300 juta. Hari ni kalau sebut puluh ribu, okeylah. Ada orang kita ada duit, ada yang tak ada duit. Tapi puluh ribu orang tak pelik. Ratus ribu tak pernah singgah kat buku akaun kita. 1 juta ataupun juta, kita rasa nak jadi jutawan. Ini kaya dah. Kan? Puluh juta, kita rasa besar dah. Ratus juta, lagi besar. Ribu juta, bilion, ini terlampau besar dan banyak boleh digunakan untuk beri beasiswa kepada anak-anak kita, untuk perbaiki sekolah-sekolah kita, untuk naik taraf sekolah-sekolah daif, dan untuk berikan tablet ataupun handphone sewaktu COVID itu hari. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Nak ceritanya, sekolah-sekolah yang sepatutnya ada elektrik ini dibekalkan dengan generator. Generator hybrid. Dia guna solar dan guna diesel. Dibekalkan ke 369 buah sekolah yang nilainya 1.3 bilion. Itu bekalkan generator saja, tak campur diesel, tak campur maintenance. Untuk siapa? Untuk kroni, untuk toke-toke, untuk ketua bahagian. Inilah kerja Barisan Nasional. Dan lebih penting, ratusan juta untuk Rosmah. Kalau dia tarik elektrik pergi ke sekolah, beri sekolah ada elektrik, tak ada projek. UMNO ini, Barisan Nasional ini, parti projek. Sebab itu waktu kita berkuasa 22 bulan, mereka menggelupur kerana tak ada projek. Dan kita pun dengan inilah, kadang orang pun komplain juga kerajaan Pakatan Harapan terlampau ikut nak bersih dan sebagainya. Akhirnya orang parti sendiri tak dapat projek. Kenapa? Kerana pada kita yang penting ialah dilaksanakan projek itu dan beri yang terbaik. Setiap ringgit yang kita gunakan, beri kepada rakyat. Dan kita inginkan supaya rakyat mendapat keuntungan daripada setiap sen yang kita gunakan. Wah, ini ada apa ni? Ya? Buka bendera. Okey, tak apa. Tak apa, biarkan mereka menjalankan tugas mereka. Kita jalankan tugas kita mendengar ceramah dan mengundi nanti. Tapi nak ceritanya, bagaimana berbilion itu digunakan, yang mana ianya berlaku di zaman UMNO Barisan Nasional. Perdana Menterinya UMNO Barisan Nasional. Menteri Pelajarannya UMNO Barisan Nasional. Rosmah mendapat ratusan juta daripada projek tersebut. Dan ketika saya masuk ke dalam pejabat kementerian, laporan 800 muka surat menunjukkan salah laku siapa yang terlibat, dan itu kita serahkan kepada SPRM. Hasilnya alhamdulillah beberapa minggu yang lalu Rosmah didapati bersalah memakan ratusan juta dan beliau dikenakan 10 tahun penjara. Saudara-saudari, itu sebenarnya baru satu kes. Diberi peluang kepada kita untuk lengkap 5 tahun.
saya rasa mau kosong bangunan UMNO tu. Banyak lagi kes lain, duit ratusan juta, bilion di Kementerian Pendidikan yang mereka sakau. Sepatutnya duit itu boleh digunakan untuk pendidikan. Kalau digunakan betul-betul, kita boleh setaraf dengan Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, saudari-saudara sekalian, sewaktu kita berada di Kementerian Pendidikan, kita telah merancang satu projek yang dinamakan sebagai New Education Model, model pendidikan baharu, yang mana kita rencanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Hasil daripada laporan kajian dasar pendidikan negara, yang mana kita libatkan seluruh rakyat, seluruh pemegang taruh, seluruh pendidik, saintis, profesional, 16,000 engagement kita lakukan, kita kumpulkan, maka kita rumuskan untuk melakukan satu rombakan sistem pendidikan besar-besaran. Untuk apa? Untuk menjadikan pendidikan kita setaraf dengan Singapura ataupun lebih lagi. Setaraf dengan Finland dari segi keguruan dan sekolah. Setaraf dengan Jepun dari segi disiplin dan juga nilai. Setaraf dengan Germany dari segi pendidikan vocasional dan teknikal. Dan lebih daripada itu, setaraf dengan negara-negara maju. Boleh atau tidak kita lakukan, kita boleh lakukan. Tapi kita tak sempat nak lakukan, kerajaan dijatuhkan dan digantikan dengan kerajaan yang pada hari ini tak buat apa-apa untuk pendidikan kita. Dia hapuskan periksa, kemudian mak bapak pun tak tahu nak buat apa, cikgu-cikgu tak tahu nak buat apa. Dan lebih penting daripada itu, cikgu-cikgu hari demi hari, sehingga hari ini, ramai yang mohon bersara awal. Ramai yang mengeluh mereka diberikan kerja di luar bidang tugas mereka. Minta buat laporan, minta buat itu, minta buat ini di luar bidang tugas mereka. Akhirnya mereka telah lari daripada tugas hakiki untuk mengajar anak-anak kita dan untuk membentuk kemenjadian murid. Sehingga detik ini, saya masih lagi terima mesej-mesej daripada para guru yang mengatakan mereka dah tak tahan sangat dengan kerajaan yang pada hari ini. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 2 tahun anak-anak kita tak pergi ke sekolah, tetapi cikgu-cikgu kena mengajar. Walaupun anak-anak kita tu ramai yang tak, Pasir Gudang adalah capai internet bukan macam Sempang Renggam. Sempang Renggam banyak kampung tak ada internet. Kita bawa telco datang masuk kampung-kampung, bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali masuk kampung-kampung untuk mereka pasang internet. Tapi itu di Sempang Renggam. Di tempat lain anak-anak tak dapat belajar. Ada internet pun kalau tak ada laptop, tak cukup handphone, tak boleh belajar juga. 2 tahun. Bila 2 tahun tak belajar, sepatutnya masuk ke sekolah balik, kerajaan kena lakukan tindakan drastik. Kena ada pelan jangka masa panjang. Dan ini telah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Malangnya Menteri Pendidikan kita tak lakukan apa-apa. Yang dia buat, mansuhkan UPSR, mansuhkan PT3. Itu boleh buat kemudian lah. Yang penting sekarang ni, bantu cikgu-cikgu dulu. Waktu PKP, cikgu-cikgu terpaksa mengajar walaupun budak tak datang kelas. Dia duduk depan skrin, ramai cikgu yang kena darah tinggi, sakit belakang dan sebagainya. Buka sekolah, mereka kena mengajar seperti biasa. Dan kemudian kena isi borang itu, isi borang ini, dibebankan dengan tugas itu, tugas ini. Yang mana pada tahun 2019, tugas-tugas bebanan itu telah kita hapuskan. Cikgu-cikgu kembali kepada tugas hakiki mereka, mendidik dan juga membentuk anak-anak murid menjadi manusia. Malangnya hari ini, cikgu-cikgu ditekan. Dan kes terbaru semalam, kita tahu ramai cikgu yang hadir dan sedang menonton bagaimana salah seorang cikgu daripada Gombak. Cikgu ni dia memang vokal, tapi dia membawa suara hati guru-guru, membawa suara hati ibu bapa, membawa suara hati para pendidik, menyuarakan. Jadi Cikgu Fadli ini dia selalu cerita, di zaman saya pun banyak dia kritik. Tetapi apa kita buat? Bagi yang mengkritik ini semua, kita panggil, kita berhadapan. Yang buat demonstrasi, kita pergi kat demonstrasi berjumpa dengan mereka. Yang buat komplain dan sebagainya, kita undang. Tetapi apa berlaku di zaman kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional? Cikgu itu hampir dibuang dan diturunkan pangkat. Dan hari ini dia, ketika kita sedang berceramah, beliau juga sedang membuat live
yang mana ramai cikgu-cikgu pada hari ini begitu marah. Begitu marah pada kerajaan yang ada pada hari ini dan kepada Menteri Perikatan Nasional yang menjaga Kementerian Pendidikan. Maka ramailah cikgu kata, Dr. Mazli kembalilah ke KPM, Dr. Mazli kembalilah. Nak kembali pada KPM, kena menangkan Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan tak menang, macam mana aku nak pergi kat KPM? Dan kalau nak saya kembali ke KPM, kena saya menang kat Sempah Renggam dulu. Kalau tak menang kat Sempah Renggam, Pakatan Harapan tak menang, macam mana kita nak betulkan pendidikan? Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kalau UMNO Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan, mereka akan sakau duit di KPM. Seperti mana Rosmah buat dan seperti mana orang sebelum Rosmah pun buat. Banyak orang KPM tahulah bagaimana projek internet yang gagal, Frog, VLAE dan sebagainya itu, yang telah kita gantikan dengan Google Classroom secara percuma, zero cost. Tetapi di zaman UMNO itu, dan kemudian menteri itu pun telah tubuhkan parti yang lain, saya pun jadi ahli parti tersebut juga. Zaman dia bilion habis untuk buat benda yang zaman saya kita buat percuma. Tak payah bayar 1 sen pun kepada Google, sebab Google Classroom itu percuma. Itu UMNO Barisan Nasional. Mereka berkuasa, mereka akan gelapkan pendidikan anak-anak kita. Beri kepada Perikatan Nasional, dapatlah menteri seperti pada hari ini. Bila selepas COVID, beliau ditanyakan kenapa nak dibandingkan negara-negara maju dengan kita, nak bandingkan negara-negara membangun. Selepas COVID, mereka maju ke depan dari segi pendidikan, lakukan pelbagai inisiatif. Tetapi Malaysia tidak bergerak, malah termasuk di antara yang tercorot dalam laporan antarabangsa. Beliau kata, kita tidak mundur ke belakang, cuma kita tidak bergerak ketika orang lain maju ke depan. Ini saya cukup respect lah dengan mentaliti seperti ini. Kesannya apa? Kesannya 5-10 tahun lagi anak-anak kita tidak akan laku di pasaran kerja. Anak-anak tuan-tuan dan perempuan hasil 2 tahun tak pergi sekolah dan kerajaan tak lakukan apa-apa. Tengoklah 5 tahun, 10 tahun lagi, masa depan anak-anak tuan-tuan bagaimana? Di pasaran kerja, orang akan memandang negatif kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari, berikan kepada UMNO kuasa, Kementerian Pendidikan, mereka akan sakau duit anak-anak kita, gelap masa depan pendidikan. Beri kepada Perikatan Nasional, mereka tak buat apa-apa, orang yang maju ke depan, dia tak bergerak, gelap masa depan. Berikan kepada Pakatan Harapan, kita akan naik tarafkan pendidikan kita dan angkat sistem pendidikan kita. Kita akan laksanakan new education model. Kita akan pastikan pendidikan kita setaraf dengan Singapura jiran kita. Boleh atau tidak? Boleh, sebab kita ada segala-galanya. Sebab itu antara janji kita juga ialah kita akan berikan makanan percuma di sekolah. Kita pernah nak mulakan, tetapi tukar kerajaan tidak diteruskan. Kenapa perlu makanan percuma di sekolah? Jepun buat, Finland buat, dan banyak negara negara maju buat. Demi pertama sekali jimatkan ekonomi mak bapak. Keduanya kita berikan makanan yang terbaik, yang berkhasiat. Seperti di Jepun. Jepun lepas mereka kalah Perang Dunia Kedua, perkara pertama mereka lakukan kat sekolah, bagi makanan percuma yang berkhasiat. Sebab itu kalau kita ingat, zaman dulu, zaman mak ayah kita, bila sebut Jepun, dia akan katakan Jepun tu katik pendek macam saya. Saya time sekolah dulu orang main panggil Jepun lah. Dah lah muka-muka Cina, mata sepet, rendah, orang panggil Jepun. Tetapi pada hari ini kita lihat orang Jepun tinggi-tinggi, pandai, berdisiplin. Kenapa? Daripada program makanan percuma di sekolah mereka. Di makanan tersebut, berikan makanan terbaik. Anak-anak pergi sekolah, kalau kat rumah tak ada makanan, datang sekolah mereka akan makan makanan paling berkhasiat dan makanan terbaik. Yang keduanya, mereka dilatih berdisiplin makan. Bersama dengan rakan-rakan, diajarkan menyediakan makanan dan diajarkan bagaimana sisa-sisa makanan supaya tidak membazir. Uruskan. Dan lebih penting daripada itu, setiap kali sebelum makan, mereka akan dididik dengan nilai makanan, dengan khasiat pemakanan. Jadi mereka membesar dengan disiplin, dengan ilmu dan juga dengan jati diri. Kita hampir nak lakukannya. Kalau kerajaan tak berubah itu hari,
kita berjaya lakukannya. Tetapi pada hari ini kita bertekad, dan Datuk Seri Anwar sendiri mengatakan dia jadi PM, itu perkara kita akan lakukan. Beri makanan percuma di sekolah dan kita ubah sistem pendidikan kita. Kepada para guru, saya lihat ramai guru kat sini dan sedang menonton pun ramai guru, kita beri jaminan kita akan ringankan beban anda semua. Kita akan kembalikan zaman kegemilangan para guru seperti mana kita pernah lalui dalam tempoh yang singkat. Dan juga kepada para guru, kita tak akan lakukan anda seperti mana yang menimpa Cikgu Fadli. Seperti mana di zaman kita anda bebas bersuara dan kita hargai suara anda, kita juga tidak akan menghukum anda zalim seperti mana Cikgu Fadli kena. Dan juga sebenarnya kes-kes yang banyak di zaman BN berlaku. Bila cikgu yang nampak tidak sahluan, dia tukarkan ke kampung, dia tukar ke sana ke sini. Di zaman kita, kita tak sebut itu. Kalau nak ikutkan banyak senarai, mungkin juga kena buat lah kat cikgu-cikgu UMNO ni. Tapi kita tak sampai hati nak buat macam itu. Kerana pada kita, jangan campur adukkan pendidikan dengan politik. Pendidikan adalah pendidikan. Dan kita mahukan pendidikan berkualiti untuk anak-anak. Tepikan politik daripada pendidikan. Itu yang sepatutnya berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, kita inginkan perubahan, ingin masa depan yang lebih baik, kita tidak ada pilihan lain. Undi Pakatan Harapan. Undi Pakatan Harapan. Undi Pakatan Harapan. Woyao ni men tongpiao siwa. Kaya. Itu je lah yang boleh cakap. Ya. Tapi boleh faham Oh boleh. Okey. Tapi yang penting, dan juga kita kena seperti mana YB Caitung katakan, keluar untuk mengundi. Saya tahu ramai di kalangan anak-anak muda, ramai di kalangan kita macam rasa give up, rasa letih. Kita undi itu hari, tukar. Kita dah undi Pakatan Harapan, dia pergi tukar pula. Kali ini dah tak boleh tukar lagi. Kita dah ada undang-undang yang melarang lompat parti di peringkat parlimen dan banyak negeri-negeri, kecuali negeri Johor. Negeri Johor, YB kata dia tak ada lagi kan. Satu-satu kerajaan negeri yang dia takut, dia standby. Kalau tukar kerajaan pusat, dia akan ramai-ramai ikut kita nanti. Jangan takut. Jadi kita kena pastikan, lepas tu baru dia akan buat undang-undang tak boleh lompat parti. Jadi sekarang ni, pastikan. Beritahu kepada adik-beradik kita, beritahu kepada saudara mara, beritahu kepada jiran, beritahu kepada rakan-rakan di seluruh Johor, bukan di Pasir Gudang saja. Jika inginkan masa depan pendidikan yang lebih baik, jika cikgu-cikgu inginkan nasib anda terbela, jikalau anak ibu bapa inginkan anak-anak anda mendapat pendidikan yang terbaik seperti di Singapura, pastikan kita undi Pakatan. Pastikan kita undi Pakatan. Pastikan kita undi Pakatan. Reformasi. 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 Terima kasih. Nandri Vanakkam.